weekly activity untuk minggu yang ketiga lah, 21 hingga 25 bulan 3 2022. Seperti biasa kuliah kita hari Selasa dan hari Khamis insyaAllah pukul 10 hingga pukul 12. Dan kita perlu habiskan limit and continuity 1.5 itu continuity, dan kita diminta untuk masuk chapter seterusnya, chapter 2, differentiation, dan kita diminta untuk habiskan 2.1 dan 2.2 lah, introduction to differentiation and the derivative of a function. Dan jangan lupa untuk aktiviti pada minggu ni kita dah lanjutkan masa untuk kuis 1 instead of 21st March ataupun 19 ke saya lupa. Kuis 1 akan diadakan pada 25 Mac. 25 Mac ni di mana pelajar kena buka sistem UDAS. Di mana kita akan buka sistem tersebut daripada pukul 9 pagi hingga 9 malam. Jadi pelajar diminta untuk reserve lebih kurang setengah jam tanpa putuslah untuk selesaikan kuis 1. Subtopik dia 1.4. Macam mana kalau sekiranya internet kita terputus? Dalam kes ni kita bagi peluang 2 kali pelajar untuk jawab kuis 1 ni. 2 kali sahaja. Jadi pastinya akan menghasilkan 2 markah berbeza. Satu trial yang pertama dan satu lagi trial yang untuk kuis 1 ni. Jadi kita bagi pihak pensyarah, saya akan pilih yang mana-mana markah yang tertinggi lah. Mana-mana markah yang tertinggi. Untuk Synchronous online class, saya akan adakan hari ini dan juga hari Khamis. Biasanya saya akan adakan 1 jam seperti biasa. Lecture note ada dalam kalam, termasuk 4 learning videos lah, dah ada dalam kalam. Begitu juga exercises dengan solution. Okey, ini untuk 5 minit pertama. Seterusnya saya pergi kepada exercise yang lepas lah. Saya tak nak pelajar lupa apa yang pelajar dah belajar sebelum ni. Sebab tu saya tunjuk slide ni lah dahulu. Dalam kuliah yang lepas, kita fokus kepada how to find limit at a point, satu. Dan yang keduanya, at an infinity, sama ada negative infinity ataupun positive infinity. Dan kalau kita perhatikan pada contoh A sebagai contoh, kita yakin saya yakin pelajar dah buat, tapi tak apa, saya kongsi. 2, kita pecahkan kepada 2. Okey, untuk constant, limit 2 akan menghasilkan 2. Dan limit 1 per X, bila X menuju pada nilai yang besar. Limit 1 over X when X approaches infinity. Maksudnya kalau kita ambil satu nilai yang besar, 1 bahagi dengan 1000, dia akan menghasilkan 0.0001. Bermaksud, dia converts to 0. Di sini pelajar akan dapat nilai 2 lah. Okey, itu satu. Yang keduanya, dalam kes pecahan sebegini. Dalam kes pecahan sebegini, petua. Kita tengok denominator dia dan kita tengok masa terbesar, iaitu X kuasa 2. X kuasa 2. Bahagikan setiap sebutan dan X kuasa 2. Petua yang kita mesti ingat dalam point infinity. Tolak 2X bahagi X kuasa 2, tengok. Setiap term tersebut.
1 X kuasa 2, 2 X kuasa 2 bagi X kuasa 2. Oh, ada pelajar nak masuk sekejap ya. Okey, setakat ni ada 51 pelajar. Ya. Okey, saya ulang suara. Untuk limit x tend to infinity for partial form, kita kena check dia punya denominator. Apa kuasa terbesar? X kuasa 2. Jadi, setiap term kita bahagi dengan X kuasa 2. Di sini kita akan masukkan limit X tend to negative infinity. Selesaikan dulu. X 2X bagi X kuasa 2, 2 bagi X. Bahagi 1 per X kuasa 2. Di sini kita tak perlu ubah apa-apa. Dan di sini akan masukkan 2. 2X kuasa 2 bagi X kuasa 2. Dan kita tahu, kalau sekiranya limit X tend to negative infinity untuk X, dia akan menghasilkan negative infinity. Yang itu kekal. Dan bila 2 bagi X, dia akan menghasilkan sifat 1 per X kuasa 2, term ni bahagian ni, pun sifar. Dan limit untuk constant dia akan menghasilkan 2. Negative infinity bagi 2, dia masih lagi menghasilkan negative infinity. Sebagai contohlah, negative 10,000 bagi 2, masih lagi menghasilkan negative 5,000. Jadi masih lagi nilai besar. Bayangkan kalau nilai itu nilai yang teramat besar bahagi 2, masih lagi nilai teramat besar. Okey, ni saya recall dulu untuk 10 minit pertama ni tentang apa yang kita belajar minggu lepas. Ya. Saya nak masuk kepada topik baru seperti yang saya discuss tadi lah. Ini adalah nilai cenot yang lepas. Ada gambar cicak, ada gambar bulat. Sebenarnya ada tujuan saya tunjuk gambar ni. Ada tujuan dari tunjuk gambar ni. Saya nak tunjuk kepelikan kejadian Allah di dunia ni. Sebagai contoh cicak. Cicak, kita tahu cicak ni makanan dia ialah benda yang terbang. Tapi dia sendiri tak pandai terbang. Betul? Tapi kelebihan dia ialah dia dapat memanjat, dapat pergi tempat yang bercahaya seperti lampu, dan dia mempunyai lidah yang boleh panjang, tangkap, telan. Itu kelebihan dia. Jadi, kita nampak kelemahan dia tu. Dia punya problem statement ialah makanan dia ialah haiwan terbang. Tapi dia sendiri tak boleh terbang. Itu problem statement. Tapi bila kita buat kajian, sedikit kajian, dia badan dia bila pergi tempat cerah, badan dia akan bertukar menjadi cerah. Kalau badan dia berada di tempat gelap, badan dia akan bertukar menjadi tempat gelap lah. Yang kita perasan macam tu. Dan kelebihan dia ialah dia mempunyai lidah yang okey, itulah. Jadi kita pun macam tu juga. Walaupun kita nampak kita ni macam susah nak belajar kalkulus, tapi sebenarnya dengan usaha, datang kuliah, kita insyaAllah kita pun bolehlah ikut kalkulus ni. Ya? Ni gambar yang semester lepas ni. Kebetulan saya tak delete. Tak apalah. Okey, fokus kepada 1.5 tu, continuity. Okey, apa maksud continuity? Keyword dia continuous, without interaction, flow nicely. Susah ya. Kalau kita tengok aliran pipe, dia continuous saja. Maksudnya dia uniform, dia seragam, halaju yang sama dan sebagainya. Kalau kita tengok air menitis,
dia tak seragam, dia terputus-putus. Jadi sebab tu kita sebut sebagai continuous dan ini sebagai tak continuous. Itu satu. Sebagai contoh, kalau sekiranya kita melukis, boleh nampak pen warna merah yang saya rakamkan. Kalau saya letak mata pen saya lukis saja tanpa angkat dan flow tu cantik saja, biasanya ni kita namakan sebagai garis yang continuous, garis lancar. Dia tak ada gangguan masa kita melukis. Tapi kalau sekiranya kita melukis pada paksi Y nanti, kita terpaksa angkat mata pen, kita letak pada tempat lain. Sebenarnya di sini tak selanjar. Sebab apa tak selanjar? Sebab titik dia terganggu di situ. Kalau kita kata tadi, lukis tanpa angkat mata pen itu continuous ataupun selanjar. Tapi kalau kita melukis, stop, angkat. Iaitu tak selanjar. Ni antara kes, 2-3 kes yang kita bincang secara am untuk tunjuk apa maksud selanjar. Continuous. Okay, definition dia. Okay, ada lagi. Continuity of a function not continuous, let's say, f(x) equal to exponential 1/x. Dan bila kita ganti nilai x sama dengan sifar, kita akan terasa, ada pelajar nak masuk sekejap. Okay. Bila kita ganti x sama sifar, kita dapati exponential 1/0. 1/0 apa ni, maths error lah kalau kita punya calculator. Dan sebab tu dia tak boleh memotong pada x sama dengan sifar. Sebab tu bila kita melukis, cantik dah kita melukis pada sifar, dia kena angkat mata pen dan lukis yang lain sebelah kanan. Jadi yang tu not continuous. Untuk f(x) arctangent x, kita lukis straight ke atas. Maksudnya tanpa kita mengangkat. Yang ni tu adalah garis yang continuous. A function f(x) is said to be continuous if its graph can be drawn with a continuous motion of the pen without lifting the pen. Yang ni nak tunjuk definisi bagi continuous berdasarkan physical movement kita. Its graph can be drawn with a continuous motion of the pen without lifting the pen. Maksudnya tanpa kita angkat titik, dia ni ialah continuous. Tapi kalau kita lukis, terpaksa angkat, turun bawah, ni adalah titik tak continuous di sini. Di situ tak continuous. Okay, next. Continuous atau tak? Of course, continuous. Sebab dia adalah satu garis tanpa gangguan. Continuous atau tak? Pun continuous. Satu garis tanpa gangguan dan dia tak terputus. Cuba tengok sini. Sini kalau kita tengok ada asymptotik pada x sama sifar dan pada y sama dengan sifar. Dan di sini very clear. Kalau kita melukis, kita kena angkat pen untuk sebelah kanan, kena angkat mata pen. Yang ni not continuous. Dia ada gap di antara dua graf. Yeah? Not continuous. Okay? Next example, kalau kita tengok sini sama, not continuous untuk let's say x sama dengan 4, 3, 4, katakan 5. Katakan sini 5. Dia tak continuous pada titik x sama dengan 5. Sebab terpaksa kita angkat pen. Okay? Dan satu lagi, kalau kita observe sebelah kiri, limit, ini sebagai contoh, x tend to 5,
from left side, nilai dia tak sama dengan limit x to 10 to 5 from right side fx. Bila nilai ini tak sama kiri dan kanan, saya sebut tadi, ini bermaksud ada gangguan. Not continuous. Okey, pelajar boleh slowly salin balik graf ni. Okey, saya dah balik. Ringkas sudahlah. Saling ringkas saja. Continuous graph. Dah. Okay. Continuous. Okay, not continuous. And the last one, also not continuous. Bersama lagi? Setakat ni 50 pelajar. Saya stop sekejap. Saya nak tunjuk ni. Okey, saya nak minta kerjasama pelajar lah. Kenal tak Nur Sahira? Dia tak pernah hadir kuliah saya lah. Saya yakin kalau sekiranya kawan-kawan dalam kelas ni ada, invite dia masuk dalam grup kita. Saya tak pasti sama ada Nur Sahira dengan Dini Nabilah ada tak ada. Ada tak ada dalam kelas ni? Diorang dah berhenti, sir. Oh, dah berhenti? Dua-dua ada berhenti? Okey. Okey. H bermaksud henti. Okey. Ya ni? Wow. Siapa tahu? Tak pasti ya? Wang ada dalam ni? Dia pun dah berhenti, sir. Oh, dah berhenti kan? Okey, Nur Ilyanas dengan Abdul Rahman Akhmedov. Siapa tahu? Kalau tidak juga saya rasanya. Yang mana? Dua orang tu, dua tu. Ya. Sebab dari last time dia tak ada. Oh, nama ada. Okey, terima kasih. At least yang tak ada nama ni dia tak ada kuliah dan very clear lah. 2, 3, 4, 5. Maksudnya kalau 5 tinggal 54. 54 kehadiran 50. Ada 4 yang missing lah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya saya tahu dah siapa yang saya berhenti, siapa yang tak berhenti. Okey. Saya sambung balik. Okey, pelajar boleh nampak slide seterusnya. Jadi saya minta untuk first time pelajar baca, tulis dahulu tak apa. Lambat sikit tak apa, ya slide ni. Kalau siapa dah print slide, boleh highlight betul-betul. Yang ni hukum dia wajib kita hafal dan kita faham lepas ni lah. Hafal dulu dia punya definition dia. The continuity test of function y equal to fx is continuous at x equal to c if it satisfies the following condition. Okay? Syarat-syarat dia ialah f c is defined. Kita akan bincang apa maksud define. Sebagai contoh, fx
sama dengan 1/x. Contoh, kita nak cek pada titik X sama sifar. Dan bila kita ganti fx sama dengan sifar, dia akan menghasilkan 1/x sifar. Yang ni kita namakan sebagai undetermined form. Yang ni not defined ataupun undefined. Iaitu masuk perkataan defined. Tapi kalau sekiranya 1/x plus 1, kalau x sama sifar, 1 / sifar tambah 1, 1 / 1, 1. Yang ni defined. Yang ni yang masuk defined dengan undefined. Jadi, yang syarat pertama ialah FC is defined. Syarat kedua. Syarat kedua, limit fx exists. Macam mana kita nak cek exist? Limit x tend to c from left side equal to limit x tend to c from right side. Ini salah satu lah. Maksudnya exist ialah satu fungsi tersebut wujud. Limit bagi fungsi tersebut wujud. Cara dia, kalau kita tengok hukum graf sebelah kiri sama dengan graf sebelah kanan. Nilai dia. Dan akhir sekali untuk step yang ketiga, value persamaan yang pertama, FC, sama dengan value limit fx apabila x tuju pada C. Yang 3 step ni pelajar kena hafal. Untuk first time. Nombor 1, FC define. Define. Saya garis tu. Sebab nak beza di antara define dengan undefined. Yang kedua, limit exist. Exist ni biasanya left hand side equal to right hand side. Dan yang ketiga ni, nilai daripada yang pertama sama dengan nilai yang kedua. Biasanya saya tulis macam ni. Sama atau tak. Kalau sama dan satisfied 1, 2, 3, dia adalah continuous. Kalau dia tak satisfied nombor 1, jadi dia automatically not continuous. Kalau dia tak satisfied nombor 2, secara automatically tak continuous. 1 define, 2 exist, tapi nilai tak sama pun kita sebut sebagai not continuous. Okey, salah kita. Boleh teruskan? Okey, saya sambung ya. Okey, dia punya nota di sini ialah failure to meet one of these condition, then the function is not continuous at point C. Itu clear cut lah. Okay, first example. Determine the continuity at point C, at point 5 dalam kes ni. Okay, step yang pertama, F, X sama dengan 5. Kita nak tunjuk ianya define. Boleh ditarifkan ataupun bermakna lah ganti dalam persamaan ni. Oh, dalam kes ni kita tengok gambar aja saja. 3. Clear cut. Sebab apa? Dia bold dan dia solid. Dia bulat tu. Bold ataupun dia solid, maksudnya nilai tu 3. Yang kedua, kalau kita observe nilai kiri ke kanan, dia ending di situ. Maksudnya limit x tend to 5 from left side equal to
pun sama juga. Kalau kita tengok nilai sebelah kanan pun, ini menghampiri nilai yang sama. Nilai tersebut ialah 3. Dan kita tulis limit x tend to 5, f(x) exists. Seterusnya, 1 sama dengan 2, ya. 3 sama dengan nilai 3. Jadi, satisfied. Therefore, f(x) is continuous at point x equal to 5. Jadi contoh yang straightforward lah. Di mana pelajar kena tengok satu persatu. Make sure f(x) equal to c is defined. Number 2, show that limit x tend to c exists. Yang ketiga, value 1 equal to value from number 2. Jadi conclusion kita clear, f(x) is continuous at x equal to 5. Solution diberi macam ni lah. Dalam slide, f(5) equal to 3. Number 2, limit f(x) equal to 3 for when x tends to 5. Tapi sebenarnya nak dapatkan nilai ni, dia bermula daripada left side, right side. Yang tiga, value limit f(x) equal to function 5, x equal to 5. Jadi, dia tulis sini f(x) is continuous at x equal to 5. Okey, sana sekejap. Okey, masa 10.32 dah sekarang. Cepat masa Masa berlalu begitu cepat. Dulu umur saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sekarang ni dah masuk 5 siri. Dah masuk 5 siri dah. 53. Nak pencen dah. Kalau dulu bujang, sekarang dah kahwin. Tengok perubahan. Jadi detik-detik macam awak pun samalah. Umur berapa masing-masing? 21 ataupun 19? Awak SPN, awak sisi apa ni? Sisi 20. 20 maksudnya 20. tahun. Dah 20. Dah 20 masing-masing. Itulah masa cepat. Enjoy masa bujang. Dan biasanya kalau kod saya 115. Dalam kes awak ni, kod awak ialah 100. 115 ni, 1 ni diri sendiri. Nombor 2 ni ialah kod seorang isteri. Dan yang ketiga ni seorang anak. Jadi semua kod awak ialah 100 lah. Itu matematik punya kod. Kalau sedikit lagi, kalau saya umur 60, mungkin saya ada 2 belakang ni. Maksudnya cucu saya ada 2. Tapi awak kekal kosong belakang kan? Itu pun kalau masih muda belia lah. Okey, sambung. Cuba tengok sini. Tengok betul-betul graf yang diberi. Ada bulatan solid di dalam color dia dan ada bulatan yang kosong di dalam. Maksudnya, kalau kita nak test untuk continuity, f(x) equal to 2, kita mesti refer nilai x sama dengan 2 dan dia akan menghasilkan 4. Tu. Yang kedua, limit from left side. Kita tengok 2 left side.
Kita observe negatif, sifar, positif, dan berarti di sini sebenarnya dia menumpu pada nilai 1. Itu left hand side. Right hand side, Fi pun daripada atas turun ke bawah, dan sebenarnya dia menumpu pada nilai 1. Jadi kita boleh tunjuk limit X 2 Fx sama dengan 1. Dan dia exist. Tengok. Yang tadi, 1 dia define. Nombor 2, left side equal to right side. Dan limit apabila X sama dengan 2, limit apabila dia menumpu pada 2 ialah nilai 1. Cuba tengok step yang ketiga. 1, nilai dia 4. Tak sama dengan limit nilai dia 1. Apa? Therefore, Fx is not continuous at point X sama dengan 2. Itu maksud dia. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak satisfied yang pertama, automatically tak continuous. Tak satisfied yang kedua, automatically tak continuous. Tak satisfied yang ketiga pun tak continuous. Tak selanjar lah. Ya? Okey, boleh salin. Tapi definasi sini kena hati-hati sikit. Sebab untuk menghasilkan limit X approaches 2 tu, kita semak dia mesti ada 2 part. Left side sama dengan 1, right side pun sama dengan 1. Dia akan menghasilkan nilai 1. Dalam buku kebanyakan sebegitulah. Dia ringkaskan saja jawapan. Jadi kalau pelajar tak perasan, jadi pelajar akan melakukan kesilapan lah. Okey, salin dulu sekejap sebelum kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, kalau kita perhatikan slide ni nombor dia ialah 83. Kita ada 93 slide untuk habiskan. Dan biasanya saya tak akan habiskan keseluruhan lah. Dan saya jadikan sebagai latihan. Ya. Okey. Cuba tengok. Determine the continuity at point -1. Yang pertama sekali, F bila X sama dengan negatif 1. Yang ni, kita ganti X sama dengan negatif 1. Kita refer di sini. Jadi dia akan menghasilkan sifar. Tapi kalau untuk menghasilkan yang kedua ni, kita kena check left side, right side. Limit X tend to, tengok negatif 1, left side. Hasil dia ialah 2. Tengok. Tapi kalau kita check limit X tend negatif 1 from right side. Tengok. Dia move kepada 3. 2 kiri, 3 kanan. Jadi kita dapati limit Fx when X approaches -1 is not exist. Kalau not exist, automatically Fx is not continuous. Tak perlu pergi pada step yang seterusnya. Boleh buat conclusion terus. Ianya tak continuous. Okey, cuba ingat slide saya yang pertama tadi dalam continuous. Apa dia kata? Smoothly motion. Cuba kita tengok, kita lukis. Kita bergerak daripada kiri, kita start. Angkat, highlight di sini. Angkat, highlight di sini.
dan baru kita buka. Nampak? Yang ni kita terpaksa liftkan mata pen. Yang ni gangguan di sinilah. Gangguan pada titik X sama dengan -1. Jadi, untuk graf ni, effect is not continuous at the point X equal to minus. Okay. Tengok. Example seterusnya. Determine the continuity at the point X equal to 10. Kalau kita tengok sini, bila X sama 10, dari segi mathematical symbol, kalau sebelum ni, dia ada bulat, ada solid. Di sebelah ni, dia ada solid. Bila tak ada solid, bermaksud pada X sama dengan 10, not defined. Yang sebelum ni, yang boleh tak bagi tahu kita define, kalau sekiranya ada ini. Kita assume lah kalau sini 16. Kalau ada macam seperti ini, kita anggap dia define. Tapi kalau tak ada, not defined. Jadi kalau step yang pertama not defined, automatically effect is not continuous at point X equal to 10. Okey, pelajar. Kita teruskan lagi. Kita cuba. Oh. Nak cuba? Cuba deh. Masuk terus dalam persamaan. Okey, ada nilai, tak ada masalah. Dan yang ni kita tak perlu tengok kiri dan kanan sebab dia bagi satu formula sahaja. Kita selesaikan menggunakan ilmu yang kita ada. Dalam kita nak dapatkan limit untuk point, kita step yang pertama ialah ganti dalam persamaan. Bila kita ganti, dia akan menghasilkan. Dan kita boleh nyatakan ianya sama. Oleh itu, continuous. Tengok soal yang diberilah. Okey, bila X sama dengan C sama 1, ganti saja 2. Dan di sini kita menggunakan hukum limit berdasarkan fungsi yang diberi, ganti terus. Pun 2, nilai 1 sama dengan nilai 2 dan dia adalah continuous. Okey, setakat ini boleh? Boleh, Sir. Boleh ya? Okey, salin sekali lagi. Piecewise function. Okey. Saya nak lukis gambar rajah pada X sama sifar. Fokus di sini dahulu. We discuss the continuity of piecewise function
fx equal to x plus 1, x less than 0, fx equal to 1 when x equal to 0. Maksudnya, kalau kita buat circle, kita solid, itu menunjukkan satu lah. Okey, sekarang kita fokus nilai-nilai. X less than 0, x plus 1. Kalau sekiranya x sama sifar, rumus ni confirm. 1, sini 1. Kalau x sama dengan negatif 1, sifar. Kalau x sama dengan negatif 2, negatif 2 tambah 1, negatif 1, sini. Jadi graf dia macam ni. Macam mana dengan sin x over x? Yang ni kalau guna kalkulator, make sure mode radian dulu. Mode radian. Okey, saya tunjuk macam mana kita berpandukan plot online. Best most. Okey, cuba tengok sin x over sin x. Sorry. Mana slash x? Okey, pelajar. Cuba tumpukan di sini. Ambil di antara sifar hingga logan. Dia bila x sama sifar, dia 1 sebenarnya. Dan dia turun ke bawah. Jadi graf tersebut dia lebih kurang macam ni. 1 dan turun ke bawah. Bila selesai macam ni, baru kita pergi satu persatu. F x sama 1 daripada piecewise function ni sama dengan 1. Dia adalah define. Tertakrif. Yang kedua, limit sifar from left side akan menghasilkan 1. Okey. Limit x sifar positif pun menghasilkan 1. Dan kita kata limit x tend to 0 fx 1. Dan di sini dia exist. Mengapa exist? Left limit equal to right limit. Dan yang ketiga, nilai 1 sama dengan nilai yang kedua, nilai bagi limit. Yang 1 sama 1. Jadi, fx continuous. Is continuous. X sama dengan 1. Itu jawapan kita lah. Nampak rumit disebabkan piecewise function ni. Tapi kita kena cek satu persatu lah. Ya? Okey, cuba tengok dia punya solution dia. 1, limit bila kita ambil sebelah kiri 1 ataupun kita menggunakan untuk yang sebelah kanan tu, kalau tadi saya menggunakan graf, tapi di sini dia menggunakan plotting ataupun numerical. Disebabkan kalau sifar per sifar, dia menggunakan numerical approach lah. Sama dengan 1. Jadi 1 nilai dia 1, 2 pun nilai dia 1, jadi dia exist. Dan nilai nombor 3 ni, limit sama dengan nilai bagi fx sama dengan sifar, sama dengan 1. Jadi conclusion kita, fx is continuous, x equal to 0. Okey, salin sekejap. Okey, salin ini dulu. Okey, salin ini dulu.
Okey, seterusnya ni option untuk step yang kedua tu untuk mencari right side. Kalau right side rumus dia adalah sin x over x. Kalau tadi saya tunjuk menggunakan graf, ya. Menggunakan graf berbantukan Desmos plotting software lah. Okey pelajar, ni slide yang terakhir 10.50 lah, slide yang terakhir. Determine the continuity at point 2. Okey. Cuba tengok. Step yang pertama 4. Sini, fokus sini. Step yang pertama. F X sama dengan 2 sama dengan 4. Cuba tengok. Limit kiri menghasilkan 2. Limit kanan menghasilkan 2. Jadi, kita boleh tulis limit x tend to 2 fx sama dengan 2. Ini step yang pertama, ini step yang kedua. Dapat kira lagi. Tapi yang ketiga, 1 tak sama dengan 2. Sebab tu, not continuous. Boleh terima? Jadi dia dalam keadaan berbeza di sini. Bila kita tengok 4, 4, cuba tengok. Fx sama dengan 4. Yang bold di sini. Tu, yang ada bold keseluruhan tu. 6. Lepas tu kita tumpu yang limit lah. Left limit. 6. Right limit. 4. Sebab tu dia tulis sini limit x tend to 4 not exist. Bila not exist, ni step yang pertama, ni step yang kedua. Bila not exist, automatically non-continuous. Dan untuk case yang ketiga, continuous lah. Sebab apa? Fx sama dengan 10, nilai dia berapa? 2. Limit x tend to 10, fx, kalau kita tengok left side, right side, nilai yang sama pun 2. Dan step yang ketiga, 1 sama dengan 2. Jadi, continuous. Okey pelajar, 10.53 dah. Dalam slide ni, kita sebenarnya dah habiskan chapter 1. Dah habiskan chapter 1. Oh, ni nota yang terdahulu. Kita dah habiskan chapter 1 dan kita akan sambung chapter seterusnya pada hari Khamis insya-Allah. Pada hari Khamis insya-Allah. Okey, sebelum saya bersurai, saya nak masing-masing tulis tarikh test. Saya bimbang, takut clash. Sekejap ya. Saya rasa saya pernah tunjuk sebelum ni. Okey. Ada tak saya tunjuk tarikh test? Ini lama punya. Mohon pelajar ya. Semak balik tarikh test tu supaya kita tak melakukan kesilapan lah.
Oh, saya dah lupa. Pastikan pelajar sengok balik dan pastikan tarikh tu tak clash dengan jadual yang lain lah. Wallahu alam. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada kuliah seterusnya ya, pada hari Khamis insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. 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 Salam, thank you, sir. Okey, sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Okey, sama.